kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Tani, di Rohia, di Marawi, di Indonesia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung lagi pembacaan kitab Fiqh Sirah yang telah dikarang oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Muka surat 197. Perenggan yang ke 2. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Syekh menyambung lagi kata-kata beliau, pendapat sejarah telah berbelah bagi tentang masa berlakunya mukjizat Isra' dan Mi'raj ini. Ada yang mengatakan berlakunya dalam tahun ke-10 selepas kebangkitan dan pengutusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Ibn Sa'ad yang telah digariskan di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra mencatatkan bahawa mukjizat ini berlaku sebelum 18 bulan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Isra' dan Mi'raj ni ada khilaf di kalangan para ulama dalam menetapkan tarikh. Ada yang mengatakan peristiwa Isra' dan Mi'raj ni berlaku 10 tahun selepas daripada kebangkitan. Maknanya tahun yang ke-10 daripada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikut pendapat Ibn Sa'ad di dalam kitab Tabaqat, beliau mencatatkan bahawa peristiwa ini berlaku sebelum daripada 18 bulan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua pandangan di sini. Pandangan yang pertama mengatakan 10 tahun. Kalau nak dikira 10 tahun, maknanya 3 tahun sebelum daripada hijrah. Sebab peristiwa hijrah Nabi setelah 13 tahun kerasulan. Tapi kalau mengikut Ibn Sa'ad, beliau menyatakan 18 bulan. 18 bulan sebelum daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat satu persoalan yang lain pula telah ditimbulkan, iaitu apakah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan rohnya sahaja ataupun roh dengan jasad. Syekh membangkitkan persoalan, adakah perjalanan ataupun peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj ni perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian daripada Masjidil Aqsa Allah angkat Nabi, naikkan langit, naikkan Nabi SAW bersama Jibril naik ke langit sehingga langit yang ke-7, dipanggil Mi'raj. Isra' iaitu perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj iaitu Nabi diangkat daripada Masjidil Aqsa naik ke langit yang ke-7, Mi'raj. Jadi perjalanan ni timbul persoalan, adakah Nabi berjalan dengan roh ataupun Nabi berjalan dengan roh dan jasad. Pendapat ramai orang Islam ialah roh disertai dengan jasad sekali. Dan sinilah baru ternampaknya mukjizat pengembaraan baginda sallallahu alaihi wasallam
yang mulia yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikut pandangan ataupun kebanyakan para ulama menyatakan bahawa perjalanan ini berlaku dengan roh dan jasad. Bukan roh semata-mata, tapi roh dengan jasad. Kerana apa? Kerana dia adalah mukjizat. Mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampaikan Allah SWT sendiri menggambarkan dalam surah Al-Isra' itu sebabnya ulama tafsir menyatakan bila sesuatu perkara yang ingin Allah Ta'ala sampaikan ataupun Allah nak gambarkan dalam keadaan sesuatu tu luar daripada jangkauan akal, maka sudah pasti Allah mulakan sesuatu itu dengan subhanallazi. Allah mulakan dengan subhanallazi, maha suci Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah mulakan ayat penceritaan tentang perjalanan Nabi Mi'raj tu, iaitu dimulakan dengan ayat subhanallazi, maha suci Allah. Subhanallazi, allazi tu balik pada Allah. Asra diperjalankan, dia tak menggunakan Nabi tu berjalan, Nabi tu diperjalankan. Jadi bila kata diperjalankan tu, Nabi tak bergerak. Allah jalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kata Allah jalankan Nabi tu, maknanya sudah pasti Nabi berjalan tu mengikut ilmu Allah, mengikut kudrah Allah, mengikut iradah Allah. Dan bila sebut kudrah, ilmu, iradah, maka sudah pasti sesuatu yang tak mampu diterima oleh akal kita, dan tidak ada sesuatu perkara yang mustahil. Itu sebabnya peristiwa Isra' dan Mi'raj ni adalah salah satu peristiwa Allah menguji keimanan para sahabat dan juga penduduk Mekah ketika itu. Ujian besar, khasnya dan umumnya kita pada hari ini. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab disebut oleh para ulama, peristiwa ni bila kita lihat dan kita teliti, dia dua je perkara. Sama ada semakin kuat kukuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun semakin kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya duduk dalam keadaan mengimani Allah, maka ketika itu ada perkara yang boleh kita ukur dengan akal, tetapi yang paling besar kita letakkan di hadapan kita adalah ketaatan. Adalah ketaatan kita kepada Allah. Itu sebab tak boleh setiap apa yang Allah datangkan pada kita dan setiap apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh diukurkan dengan akal, tetapi diukur dengan, diletakkan di hadapan kita ialah ketaatan, taat. Itu sebab istilah relevan tak relevan, bertepatan tak bertepatan, masuk akal tak masuk akal, semua tak boleh diukur. Diletak di hadapan kita adalah taat. Allah Ta'ala kata walaupun mungkin bercanggah dengan akal kita, bercanggah dengan kemahuan kita, bercanggah dengan apa yang biasa kita dapati, sekalipun bercanggah, maka di hadapan kita tidak lain adalah taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah menggambarkan, Syekh kata Allah menggambarkan ataupun peristiwa Mi'raj, Isra' dan Mi'raj ini adalah gambaran kepada mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kisah penggambaraan ini telah dihidangkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma dengan selengkapnya. Di malam yang bersejarah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunggang burak, sejenis binatang besar sedikit daripada keldai dan kecil sedikit daripada bagal. Jadi Rasulullah SAW ketika itu diceritakan Rasulullah SAW malam tu berada di rumah Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu. Jadi Jibril seru Rasulullah
Waktu tu Rasulullah dah nak tidur, nak tidur malam. Jadi bila Jibril seru Nabi SAW, Nabi dengar, Rasulullah SAW dengar suara Jibril, dia keluar. Bila dia keluar, dia lihat Jibril tu dalam keadaan duduk di antara langit dengan bumi, terapung-apung. Itu maksud dia, di antara langit dengan bumi. Dan di samping Nabi, di samping Jibril tu pula, di hadapan rumah tu ada seekor binatang yang dipanggil buruk. Jadi diceritakan sebelum Jibril datang malam tu, Jibril dah ke syurga terlebih dahulu. Bila Allah perintahkan kepada Jibril untuk mengiringi Rasulullah SAW, lalu yang pertama sekali Jibril pergi ke syurga. Dia pergi ke syurga, pergilah ke taman buruk ni. Pergi masuk ke taman buruk tu. Lalu ketika tu Jibril seru seluruh buruk. Bila kata malam ni aku nak gunakan satu buruk, satu ekor buruk. Maka ketika tu buruk tadi tu, buruk-buruk ni semuanya menunjukkan kehebatan masing-masing, melompat, tergubang, riuh syurga masa tu. Tapi mereka sendiri pun tak tahu apa tujuan dan nak buat untuk apa dan sebagainya, tak tahu. Lalu dalam banyak-banyak buruk tu, ada satu buruk yang duduk di pucung, duduk senyap aja. Duduk senyap. Kalau bahasa kita tu toya. Ni jenis buruk simpan kuku, sorok kuku. Jadi akhirnya Jibril minta, aku nak yang buruk yang tu. Jadi buruk tu dibawa turun, bawa turun ke dunia. Jadi bila duduk di hadapan di samping Jibril tadi, duduk sebelah tu, Rasulullah keluar. Jibril kata, wahai Muhammad, hari ni Allah perintahkan kepadaku untuk mengiringi engkau Isra' dan Mi'raj. Berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik bertemu dengan Allah SWT. Jadi waktu Rasulullah nak naik atas burak tu dia meronta-ronta. Burak tadi mak dia meronta-ronta. Jadi Rasulullah tu nak naik, tak naik, nak naik, tak naik. Sampaikan Jibril AS ketika tu dia tepuk punggung burak. Bila dia tu tepuk punggung burak tadi mak, ketika tu burak dia meronta-ronta, dia tepuk. Wahai burak, dia kata, burak ni mak, kepala dia kepala kuda bersayap. Jadi dia tak besar dan tak kecil, tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Jadi burak tu bila meronta-ronta Rasulullah nak naik tak boleh tadi, Jibril tepuk tadi Rasulullah. Jibril kata, wahai burak, kau tahu tak siapa yang nak naik atas belakang kau? Tak, dia kata, aku tak tahu. Ketika itulah baru Jibril kata, yang nak naik atas kau adalah Muhammad. Dia dengar Muhammad, dia terus duduk. Dia terus duduk, malu sangat. Sebab dia tak tahu tu Muhammad, dia tak tahu tu Rasulullah SAW. Rasa malu yang terlalu amat sangat, sehingga dia duduk, tunduk burak tu. Jadi ketika itulah baru Rasulullah SAW naik atas ke burak tu, naik atas burak tu. Bila naik barulah dia tegak semula diri, dalam keadaan kepala ditunduk kerana terlalu malu atas perbuatannya kepada Nabi SAW. Binatang ini melangkah kakinya sejauh mata memandang. Setelah baginda sampai dan masuk ke dalam Masjidil Aqsa serta menunaikan sembahyang 2 rakaat, Jibril membawa baginda dua biji gelas. Satu berisi arak dan satu lagi berisi susu. Ini di antara perbuatan awal. Jadi bila naik atas burak tadi maka ketika tu Jibril AS dan bersama dengan Nabi SAW tadi mula bergerak. Burak ni perjalanan dia sekali dia melangkah. Ada riwayat kata sekali dia melangkah. Ada riwayat menyebutkan sekali dia mengipaskan sayap dia. Sekali dia mengipaskan sayap dia, seluas mata memandang. Perjalanan dia tu zup, tiba di sana. Dia bukannya sekali dia kipas terus terbang, tak. Sekali dia kipas ataupun sekali dia melangkah kaki dia tu, dipanggil apa tu? Kena sebab apa mak? Kaki dia tu sekali dia
Dia gerak kaki dia lah. Sekali dia menggerakkan kaki dia tu, maka perjalanan dia tu sekelip mata terus sejauh mata memandang tu sampai sana. Terlalu cepat. Tu yang kali pertama dia berhenti. Dia berhenti di mana? Jibril berhentikan burak tadi dekat satu tempat. Diberhentikan ketika itu terus diminta supaya Rasulullah turun. Muhammad turun. Jadi Rasulullah pun turun. Bila Rasulullah SAW turun, ketika itu Jibril minta pada Rasulullah SAW untuk solat sunat 2 rakaat. Jadi Rasulullah SAW pun solat sunat 2 rakaat. Dan selesai daripada itu terus Rasulullah SAW tanya kepada Jibril AS, wahai Jibril, tempat apakah ini? Tempat apakah ini? Dan ketika itu Jibril kata, wahai Muhammad, inilah Yathrib yang akan kau laksanakan hijrah tak lama lagi. Tak lama lagi kau akan hijrah ke Yathrib. Jadi malam Mi'raj tu saja, Isra' tu saja Rasulullah dah tahu dah itu adalah Yathrib. Yathrib ni inilah dia Madinatul Munawwarah. Madinah ni sejarah dia bukannya macam yang kita nampak hari ni. Madinah ni adalah satu tempat penyakit. Tempat penyakit, tempat yang banyak apa panggil? Kita PKP hari tu apa panggil? Wabak, virus. Tempat tu tempat virus, memang tak hidup. Tempat virus, tempat tak hidup. Yang duduk dekat situ pun yang banyaknya adalah daripada Bani Israel. Itu yang bangsa paling besar adalah Aus dan Khazraj. Daripada Yahudi, Aus dan Khazraj. Dia yang menempati tempat tu paling ramai. Kenapa Walaupun tempat tu tempat mati, tempat banyak wabak, tapi dia duduk kat situ kerana dia sendiri menanti-nantikan kehadiran Nabi akhir zaman. Kerana bagi dia, harapan mereka, di situlah akan kebangkitan Nabi akhir zaman yang datang daripada keturunan mereka, iaitu Bani Israel. Itu yang dia marah sangat tu. Jadi bila dah selesai solat tadi, Rasulullah tanya pada Jibril, tempat apakah ini Yathrib? Dan kau nanti akan berhijrah tak lama lagi ke Yathrib. Jadi selesai daripada itu, Rasulullah pun naik semula atas burak dan terbang lagi, jalan lagi. Selangkah mata memandang sampai ke situ, Jibril berhentikan lagi burak, minta Rasulullah turun. Dan bila Rasulullah turun, Jibril minta pada Rasulullah supaya solat sunat 2 rakaat. Bila dia tanya, selesai solat sunat tadi, Rasulullah tanya pada Jibril, wahai Jibril, tempat apakah ini? Lalu ketika itu Jibril kata, inilah tempat Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam, pokok tempat Nabi mak Maryam melahirkan Nabi Allah Isa AS. Ini pohon dia. Tunjuk situ. Jadi selesai daripada itu, terus naik lagi. Bila naik lagi terus berjalan lagi. Sampailah ke satu tempat, diberhentikan lagi Rasulullah. Turun daripada burak, diperintahkan supaya solat sunat 2 rakaat. Selesai daripada solat sunat 2 rakaat, Rasulullah tanya, wahai Jibril, tempat apakah ini? Lalu Jibril kata, inilah Bukit Tursina, tempat bertemunya di antara Nabi Allah Musa AS dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik lagi, terus terbang lagi, sampailah ke Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa. Siapa bina Masjidil Aqsa? Soalan cepu mas malam ni. Siapa Soalan pertama, masjid apakah yang pertama dibina di atas dunia? Ni cerita luar cerita. Masjid yang pertama dibina di atas dunia ni, atas bumi ni. Masjidil Aqsa. Masjid yang pertama dibina di atas bumi ini adalah Masjidil Haram. Tahu? Masjid yang pertama dibina adalah Masjidil Haram. Tempat beribadah yang pertama dibina di atas bumi Allah SWT adalah Masjidil Haram, iaitu
Kaabah yang bertepatan dengan Kaabah yang berada di Baitul Ma'mur. Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk mendatangi Nabi Allah Ismail dan membina Kaabah ketika itu. Itu masjid yang pertama dibina. Ketika itu sampai tahap Allah beri, ni memang satu kelebihan. Mekah ni bila sebut je Mekah, maka disinonim dengan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Tidak ada tanah yang berlaku atas itu kecuali barakah. Kenapa barakahnya tanah Mekah ni? Padahal tanah gersang mati mak. Tapi Allah penuhkan barakah di atas tu, dan Allah raikan betul-betul Nabi Allah Ibrahim bermula daripada kejadian langit dan bumi dijadikan tanah itu adalah tanah haram. Lalu Allah datangkan manusia hebat. Balik nanti mak baca kisah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni sangat hebat dan tidak ada perincian kisah yang didatangkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran kecuali kisah Nabi Allah Ibrahim. Sangat hebat. Baca mak. Dan kehebatan dia tu pun tak ada lain kecuali satu je. Apa dia mak? Sabar dalam pelaksanaan ketaatan kepada Allah SWT. Balik baca. Baca untuk jadikan renungan ibrah. Itu yang sampaikan kehebatan dia tu, sabar yang terlalu kuat untuk melaksanakan ketaatan pada Allah. Cuba bayangkan mak. Waktu zaman dia tu tak pernah lagi seorang Nabi keluar tinggalkan tempat, tak ada. Dia terpaksa keluar kerana nak menyelamatkan iman. Lalu dah keluar tu pula Allah uji dia pula dengan Sarah yang nak diambil oleh raja. Kemudian masuk ke Palestin pula, Allah perintahkan supaya dihantarkan Hajar duduk di tanah gersang. Cuba bayang satu-satu, memang tak ada manusia atas dunia kena uji sampai macam tu. Itu sebabnya dimasukkan Nabi Allah Ibrahim ini salah satu daripada Nabi Ulul Azmi. Dan Allah raikan dia. Itu tanah barakah tu Allah raikan Nabi Allah Ibrahim AS dan diperintahkan supaya bina Kaabah. Hebat tak hebat mak? Waktu Nabi Allah Ibrahim tanya pada Allah, wahai Allah, di manakah tanah yang perlu ku bina Kaabah ni? Maka ketika tu Allah datangkan angin yang mempunyai sayap dan kepalanya kepala ular. Masya Allah, hebat mak. Jadi ketika itulah angin tadi datang, dia mengibas tanah tadi sehingga tanah tu menjadi tanah yang sangat cantik. Dan ketika itu tapak di situlah bermulanya tapak Kaabah. Jadi dalam pembinaan tu mak nampak, cuba bayangkan sampai hari ni kita tengok tanah gersang mati yang dulu tak ada apa-apa. Tetapi kalau pergi sana mak, kalau kita baca dalam Quran, di antara doa Nabi minta, Nabi Allah Ibrahim minta supaya tanah ni penuh barakah sehingga sampaikan tidak ada buah, semua buah ada di situ. Ni Allah datangkan sendiri Quran, dalam Quran mak. Allah minta pada Nabi Allah Ibrahim minta pada Allah supaya datangkan kepelbagaian buah. Itu sebab pergi sana mak, ada tak pokok buah? Mana ada. Tapi buah apa yang tak ada? Itu berkat doa Nabi Allah Ibrahim. Dan hebat tak hebat ketika Nabi Allah Ibrahim bina Kaabah tadi mak. Waktu dibina Kaabah itulah ketika itulah Islamnya Raja Zulkarnain. Masya Allah. Kenapa Raja Zulkarnain? Apa kena-mengena? Saya syok baca cerita tu sebab diceritakan ketika itulah Islamnya Raja Zulkarnain. Dia lalu waktu itu dia dah jadi raja. Dia lalu ketika tu dia menemui nama Nabi Allah Ibrahim tu sedang membina Kaabah tadi bersama Nabi Allah Ismail. Lalu dia tanya, wahai lelaki, apa yang kau bina? Aku sedang bina Kaabah. Siapa yang perintah? Allah, Tuhan, dia kata. Dan ketika itulah dia tanya, sejauh mana kebenaran yang kau laksanakan ini datangnya daripada Tuhan. Sesungguhnya pondamen ataupun dipanggil bim Kaabah ini dibina daripada 5 batu asas yang datang daripada 5 gunung yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi bila kata macam tu, dia sangat yakin dan akhirnya Raja Zulkarnain itu beriman. Dan sangat tertariknya kisah ni mak, iaitu Raja Zulkarnain ni pula, maknanya memang teli lah sangat. Sebab Raja Zulkarnain ni pula terikat kisahnya dengan sungai apa mak? Bukan sungai kita ni. Tu sungai yang kat Kedah buat batu tu, buat besi tu. Sungai apa? Sungai apa? Alah, tak tahu ke? Sungai Pulau Pinang. Sungai apa?
Kat Kedah tu kan ada satu sungai yang tempat pengeluar besi nombor 1 dunia satu ketika dahulu. Dan besi itulah yang diguna pakai. Itu yang membuat kesohornya bangsa Melayu ketika itu sangat memuncak. Dan Raja Zulkarnain lah gunakan besi tu, mak tu sejarah tu, gunakan besi tu untuk bina tembok yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Jadi cerita tu berhubung kait dengan Nabi Allah Ibrahim, Sungai Batu. Sungai Batu yang berada di Kedah, tempat pengeluar besi. Kemudian Ya'juj Ma'juj. Kemudian bertepatan pula dengan kisah Nabi Allah Ibrahim berkahwin pula selepas Hajar meninggal. Isteri yang pertama meninggal, Hajar. Kemudian selepas daripada tu 50 tahun selepas daripada tu Sarah pula meninggal dengan usia 129 tahun. Kemudian selepas daripada Sarah meninggal baru dikahwin pula dengan Qaturah. Isteri Qaturah itulah yang lahirnya daripada bangsa Melayu. Maknanya cerita tu semua ada hubung kait. Masya Allah, hebatnya. To be continue. Habis cerita Nabi. Jadi masjid yang pertama dibina di atas dunia ni adalah Masjidil Haram. Masjid yang kedua dibina setelah 40 tahun. Itu seorang sahabat Nabi SAW. Dia datang menemui Nabi SAW. Ditanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama dibina di atas dunia ni?" Maka Rasulullah kata, masjid yang pertama dibina di atas dunia ni adalah Masjidil Haram, iaitu Kaabah yang dibina oleh Ibrahim. Lalu ditanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah masjid yang kedua yang dibina di atas dunia ni?" Maka ketika itu Rasulullah kata, setelah 40 tahun dibina Masjidil Haram tadi, maka ketika itu masjid yang kedua dibina setelah 40 tahun, iaitu Masjidil Aqsa yang dibina oleh cucu Nabi Allah Ibrahim AS, anak kepada Ishak. Siapa dia? Dah dengar lagi. Mak ketika saja je bawa jalan-jalan malam ni, kan? Allah saja suruh kita jalan-jalan malam ni. Jadi satu hari Nabi Allah Ibrahim ni, waktu dia balik daripada letak Nabi Allah Ismail dengan Hajar, lalu mak dia Nabi Allah Ibrahim pun balik. Waktu balik duduk ke Palestin tu, tiba satu hari Rasulullah Nabi Allah Ibrahim AS didatangi oleh 3 orang lelaki. Dia ketuk pintu, tengok dengan pakaian yang hebat. Ketika tu Rasulullah Nabi Allah Ibrahim tak tahu siapa tu. Jadi kerana terlalu terujanya 3 orang tetamu yang datang tadi, Nabi Allah Ibrahim AS ni, dia ambil anak lembu, dia bakar, dia golek. Kalau bahasa kita, dia golek anak lembu tadi, nak dijamukan 3 orang tadi tu. Lalu waktu dia nak jamu 3 orang tadi tu, lepas dia dah jamu, dia suruh makan tak nak makan, dia suruh makan tak nak makan, dia suruh makan tak nak makan. Jadi sehingga akhirnya Nabi Allah Ibrahim tanya, "Siapa sebenarnya kamu bertiga ni?" Cuba bayangkan, anak lembu. Arab ni dia tak makan lembu, dia makan anak lembu. Dia tak makan kambing, dia makan anak kambing. Kita je makan kambing tua, lembu tua. Tu yang sakit kepala, sakit badan, darah tinggi naik, kolesterol, macam-macam sebab makan benda tua. Kambing tua, lembu tua. Arab tak, dia makan anak lembu, dia makan anak kambing. Jadi tak ada kolesterol, tak ada isu benda tu. Jadi Nabi Allah Ibrahim ni pelik. Dia pelik kenapa orang ni menolak, sebab benda ni benda sedap. Anak lembu ni sangat lembut. Dia lembut. Jadi bila ditanya siapa kamu bertiga ni, datang daripada mana, 3 tu barulah dia cakap, "Siapa 3 tu Aku Jibril, dan sebelah aku ni Mikail, dan seorang lagi itu Israfil." Kejut Nabi Allah Ibrahim 3 tu "Aku Jibril," dia kata, "ni Mikail, dan ini Israfil." Masya Allah, kekecil-kecil yang datang malaikat ni Jadi terus Nabi Allah Ibrahim tanya, "Apa tujuan?" Dan ketika itu terus Jibril kata, "Sebenarnya kami di dalam perjalanan, Allah perintahkan kepada kami turun. Sebenarnya tujuan kami pergi ke Sodom. Pergi ke Sodom.
Siapa Sodom? Sodom ni satu bangsa yang main kerja lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan tu. Dia buat kerja tu. Nanti waktu cerita pasal Sodom tu, nanti kita nampak 3 orang malaikat yang datang jumpa Nabi Allah Lut alaihissalam. Nabi Allah Lut pula kan anak buah merangkap adik ipar kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kan dia keluar daripada Babylon tu, dia pecah dua tu. Allah perintah Nabi Allah Lut pergi ke Sodom, Nabi Allah Ibrahim pula dia pergi ke Syam, kemudian daripada Syam pergi ke Palestin. Jadi Nabi Allah Lut ni pergi ke Sodom. Jibril kata perjalanan pergi ke Sodom, tapi Allah perintah supaya kami singgah bertemu dengan kau wahai Ibrahim. Ada 2 perkara. Pertamanya, kami singgah ni Allah perintah pada kami supaya bagi tahu engkau bahawa kami akan pergi ke Sodom untuk hancurkan, ganapkan, angkat Sodom, bangsa kaum Sodom tadi, dan ganapkan. Jadi ketika tu, waktu tu, riwayat menceritakan Sarah tadi duduk dekat belakang tabir, dia pasang telinga. Duduk belakang tabir, duduk pasang telinga. Bila dia dengar macam tu, dia seronok. Dia suka. Sebab apa dia suka? Sebab dia tahu bahawa adik dia tu, Nabi Allah Lut tu adik Sarah. Dia tahu adik dia duduk dalam keadaan terseksa kat sana tu, dengan kaum yang main kerja lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan tu. Jadi bila dia dengar Allah Ta'ala hantar Jibril untuk hancurkan Sodom tu, dia seronok. Satu. Lepas tu yang kedua, wahai Ibrahim, Allah perintahkan kepada kami mendatangi kau. Ni mak, itu yang dalam Quran, sampaikan wahyu pada Nabi Allah Ibrahim bahawa isteri kau Sarah sedang hamil anak lelaki yang bernama Ishak, dan anak Ishak itu bernama Yakub. Tu tadi tu, Yakub tu bapa dia siapa? Soalan dia. Namanya Ishak. Jadi Nabi Allah Ibrahim bila dengar tu terkedu mak. Dia kata mana mungkin? Dia kata, mana mungkin Sarah waktu tu mak, ketika tu dia suka. Tapi bila dia dengar je dia hamil, cepat-cepat dia keluar. Mana boleh aku hamil, dia kata. Mana boleh aku hamil, dia kata. Aku ni mandul. Waktu tu mak tahu tak berapa usia Sarah? Sarah ketika tu usia dia 90 tahun, dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam usia dia 100 tahun. Ibrahim kata mana mungkin. Lalu Jibril kata, aku tak tahu, Allah yang perintahkan kepadaku. Dan ketahuilah, dan sungguhnya berita ni Allah nak datangkan sebagai satu gambaran gembira kepada kau wahai Ibrahim dan juga Sarah, yang bahawa selama ni kau minta doa pada Allah, dan Allah Ta'ala tunaikan doa kau. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, datangkan kepadaku anak yang soleh ya Allah. Jadi sekarang ni bukan hanya sekadar Allah bagi kau anak, bahkan cucu terus. Cuba bayangkan mak, bukan cerita pasal anak lagi, siap cucu lagi, package. Anak kau nama Ishak, dan cucu kau pula daripada Ishak tadi, nama dia Yakub. Itu yang tak lama tu terus Sarah tadi mengandung. Orang perempuan ni kan dia tak ada dengar dia mengandung. Bila dapat tahu dia mengandung, masa tu barulah dia wet. Sebelum dia tahu, dia tak tahu wet. Itu dia, Yakub tadi adalah cucu kepada Nabi Allah Ibrahim yang membina Masjidil Aqsa setelah 40 tahun Masjidil Haram tadi dibina. Itu dia mak, kisah dia. Jadi timbul persoalan pula, bukan ke Nabi Allah Sulaiman yang bina Masjidil Aqsa? Tak. Ulama tafsir menyebutkan, Ibn Katsir menyebut secara jelas, bukan yang mula-mula membina Masjidil Aqsa bukan Nabi Allah Sulaiman, tetapi Nabi Allah Sulaiman itu hanyalah membesarkan lagi Masjidil Aqsa. Itu dia. Saja je bawa ke sana, jalan-jalan cepat sampai kat Masjidil Aqsa ni. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam sampai dan masuk ke dalam Masjidil Aqsa, serta menunaikan sembahyang 2 rakaat, Jibril membawa baginda 2 biji kelas. Riwayat menyebutkan Rasulullah sembahyang 2 rakaat ni mak, iaitu dalam keadaan salat bersama para nabi, yang diketuai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ketika tu Nabi Allah Adam ada riwayat menyebutkan ketika tu para nabi semua ada. 300,000 para nabi tu semua ada waktu tu. Solat sunat 2 rakaat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah daripada tu barulah Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu dulang yang berisi 2 cawan air, yang satu daripadanya arak dan satunya susu. Satunya susu dan satu lagi arak. Diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Lalu Jibril pun berkata, engkau telah memilih yang fitrah dan semula jadi. Setelah itu barulah Rasulullah SAW naik langit yang pertama. Jadi bila Rasulullah pilih susu saja, waktu itulah nak Jibril kata, benarlah pilihan kau. Itu kalau kita lihat dalam kitab Isra' pula, Jibril kata benar pilihan kau, sangat baik. Sehingga kan para ulama tafsir menyebutkan, kalau katalah Rasulullah pilih darak, maka sudah pasti banyak di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan meminum arak tadi. Itu tara Nabi pilih susu tu pun, fitrah tu pun, masih lagi banyak kalangan umat Nabi yang minum arak. Jadi selesai daripada minum tadi, Jibril pun suka pilihan Nabi. Lepas tu naiklah ke langit. Naik ke langit. Perjalanan daripada, kalau perjalanan secara kebiasaan, disebut dalam Ibn Katsir, daripada bumi ni mak nak ke langit tu, Allah jadikan perjalanan tu selama 500 tahun. Daripada satu lapis ke satu lapis, kemudian lapisan langit tu saja, lapisan langit tu, daripada satu lapis nak ke satu lapis, 500 tahun. Kemudian lapisan langit tu saja pun 500 tahun. Lapisan langit tu saja 500 tahun. Jadi yang kita nampak ni langit ke? Dah di tengah-tengah lagi. Ke? Yang kita nampak ni bukan langit. Mata kita ni Allah jadikan pandangan kita ni terhad. Ada sampai satu tahap situ saja. Lepas daripada tu kita dah tak nampak. Itu kekuatan mata kita di atas dunia ni. Jadi yang kita nampak ni mak, ni bukan langit. Ini adalah lapisan-lapisan daripada lapisan sebelum sampai ke langit. Sebab nanti kan kalau kita belajar sains tu kan, dia ada apa? Dia ada atmosfera. Ada lapisan atmosfera, ada lapisan itu. Jadi lapisan-lapisan tu saja. Yang kita nampak ni baru awan. Belum nampak langit lagi. Sebabnya kalau buka dalam kitab Allah SWT, tak apa tak ingat dah mak kitab apa. Dalam tu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia menceritakan tentang bagaimana Allah SWT menjadikan langit. Dan langit ni digambarkan setiap lapisan yang Allah Ta'ala jadikan langit tu, maka dijadikan mengikut setiap bahan-bahan yang khusus. Ada yang dijadikan daripada emas, ada yang dijadikan daripada batu. Dan semua kejadian langit ini berpunca daripada Allah mulakan dengan kejadian daripada sebiji mutiara. Ada riwayat kata mutiara, tapi kebanyakan para ulama' dan Imam Ghazali sendiri menceritakan daripada sebiji mutiara. Daripada sebiji mutiara itulah dia tengok Allah pandang mutiara tadi malu. Bila dia malu, dia cair. Bila dia cair saja, maka jadilah air tadi. Dia cair, dia jadi air. Lalu berombak-ombak air tadi. Daripada berombak-ombak itulah mula naik asap dan sebagainya. Dan daripada asap itulah, kepulan asap itulah Allah ambil dan Allah jadikanlah langit. Dan daripada langit itu, daripada kepulan asap tadi, daripada Allah jadikan emas, jadikan satu lapis. Allah jadikan batu, ada yang batu apa ni, Allah selamat, macam-macam batulah, sampailah ke 7. Jadi bukannya saja-saja tak. Nanti esok kalau kita Allah izinkan untuk naik ke atas tu mak, kita tengoklah puas-puas insya-Allah. Syurga pun duduk atas tu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi Nabi naik ke langit tu sebabnya bila sampai ke lapisan langit yang pertama tu, Jibril AS berhenti bersama Nabi SAW. Ketika tu burak dah tak ada. Burak ditambat tepi Masjid Al-Aqsa tadi. Tertinggal burak. Ditambak dekat situ. Bila dah ditambat burak tadi kat situ, Nabi naik solat. Lepas solat diberikan minum. Kemudian naiknya Nabi SAW tu naik. Ada setengah riwayat menceritakan Nabi naik tu dengan tangga. Dan tangga tu dia macam mana? Pancet eskalator, macam lift tu dia naik. Nabi tak memanjat tapi dia naikkan. Itu sampai langit yang pertama tu mak. Dikatalah Jibril AS berhenti dan diketuk pintu langit. Bila diketuk pintu langit tadi, dia tanya penjaga pintu langit yang pertama, saya tak ingat nama malaikat. Dia tanya, siapa tu? Jibril.
Bersama siapa engkau wahai Jibril? Aku bersama dengan Muhammad. Apa tujuan Allah perintah aku bawa Muhammad untuk naik ke atas? Ketika itulah baru buka pintu. Dibuka pintu mak, maka ketika itu barulah naik Jibril dengan Rasulullah SAW tu naik melepasi langit yang pertama. Tu dekat langit pertama tu ada peristiwa. Langit kedua pun begitu juga, minta izin baru naik. Bukannya boleh naik macam tu, tak. Jadi ada peristiwa daripada satu langit ke satu langit, satu langit ke satu langit, sampailah langit yang ketujuh. Nabi dibawa ke syurga, dibawa ke neraka. Semuanya tu di lapisan-lapisan langit tadi. Dan di setiap lapisan langit itu juga Nabi menemui setiap para Nabi. Di antaranya dijumpa Nabi Allah, Nabi SAW menemui Nabi Allah Adam AS, kemudian Nabi Allah Idris, kemudian Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, begitu juga Nabi Allah Ibrahim. Itu di antara Nabi yang ditemui ketika berada di setiap lapisan langit tadi. Dan banyak-banyak Nabi ketika waktu Rasulullah SAW nak naik tadi, satu-satu Nabi yang banyak bercakap, tu dia yang menyebutkan, banyak bercakap, banyak bertanya. Kalau bahasa kita panggil apa? Orang ramah. Susah bahasa Melayu ni. Ramah sangat. Iaitu Nabi Allah Idris AS. Tu banyak sangat dia cakap. Lama Nabi duduk dengan dia penyimbang. Ramah sangat Nabi Allah Idris AS. Tapi bila dah naik sampai ke atas, jumpa je, dapat je persyariatan solat tadi, turun balik, Nabi yang paling banyak sekali mengkritik tu Nabi Allah Musa. Memang kerja dia pun. Kalau baca sejarah dia tu, memang Nabi Allah Musa ni jenis banyak kritik. Banyak sangat dia songeh. Esok ke akhirat saya kena jumpa Nabi Allah Musa, minta maaf. Suka sangat cakap pasal dia, buruk dia. Allah SWT. Engkau telah memilih yang fitrah dan semula jadi. Setelah itu barulah Rasulullah SAW naik ke langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dibawa ke Sidratul Muntaha. Jadi lepas langit, lepas daripada langit ketujuh tu selepas daripada langit ketujuh tu, sampai situlah perjalanan yang terakhir Nabi SAW bersama dengan Jibril AS. Itu yang terakhir lah. Dan disitulah Allah menyampaikan kepada baginda segala apa yang telah disampaikan. Antaranya Allah menyampaikan kewajipan sembahyang 5 waktu sehari semalam ke atas tiap-tiap Muslim, lelaki dan perempuan, yang mana pada mulanya diwajibkan 50 rakaat sehari semalam. Jadi sampai kat situ, sampai langit ketujuh, nak lepasi langit ketujuh tadi, Jibril kata, aku boleh sampai sini je Muhammad. Rasulullah merayu, Jibril tolonglah teman aku naik ke atas. Dia kata, Jibril kata, tak, kalau aku lepasi daripada sini maka aku akan terbakar. Itu yang dipanggil langit dunia. Langit yang ketujuh tu dipanggil langit dunia. Dan disitulah Jibril mengambil wahyu. Mengambil wahyu di situ. Dia tak lepas daripada. Dan disitulah di situ jugalah ditulis qada dan qadar yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada malaikat. Panjang lah cerita lagi. Tak payah cerita lah. So Ustaz Akidah mengajar. Jadi di situ, habis kat situ dah tak ada nak buat apa dah. Habis kat situ. Lepas tu terus Rasulullah naik lagi. Waktu Rasulullah melepasi langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha tadi tu sampai ke Sidratul Muntaha tadi, Rasulullah nak naik, dicabut capalnya. Bila dicabut capalnya tadi, slipernya tadi, Allah Ta'ala tegur, wahai Muhammad, kenapa kau cabut capal kau? Lalu Rasulullah SAW, dia cabut capalnya, slipernya tadi tu kerana apa? Kerana dia teringatkan Nabi Allah Musa ketika nak naik bukit, belum lagi bertemu, bawah bukit, kaki bukit tu saja nak naik tu Allah Ta'ala tegur Musa, wahai Musa, cabutkan capal kau wahai Musa dan tinggalkan capal kau di sana. Jadi Musa bila cabut capal, dia naik atas bukit tu dengan kaki apa? Kaki ayam. Sampailah ke puncak, ketika itulah baru dia bercakap dengan Allah SWT. Jadi Rasulullah SAW ni fikirkan sebagai cabut. Bila cabut tu ketika tu barulah Allah Ta'ala tegur. Kenapa? Kerana aku teringatkan Musa, kau perintahkan, wahai Muhammad, naik dengan capal-capal. Cuba bayangkan tidak ada sesuatu pun yang jauh lebih tinggi daripada segala makhluk kecuali arasy Allah. Jadi capal dengan arasy tu pun, dengan Sidratul Muntaha tu pun tinggi lagi capal. Itu yang para ulama meletakkan gambar capal letak atas kepala tu.
Sebab malaikat dah habis tu pun capal Nabi tu duduk atas kaki tu. Nabi dah buka dah capal tu. Rasulullah SAW dah cabut capal tu. Tapi Allah Ta'ala kata pakai. Bila Nabi pakai, Nabi naik ke atas dan tidak ada lagi tinggi makhluk Allah kecuali ketika itu Jibril pun duduk bawah capal tu. Yang para ulama dia nak ngambil barakah tu, sampaikan capal tu, diletakkan gambar capal tak atas kepala. Kenapa? Tu barakah. Tu dalil hujah dia tu. Bukan saja-saja letak atas kepala. Jadi ada dua benda yang dibawa oleh Nabi SAW naik ke langit ketika tu, mak. Yang pertama capal, yang kedua sugi. Sebabnya jangan tinggal sugi. Benda sunnah yang paling Nabi sayang. Sampaikan naik atas tu, capal pun Nabi nak cabut, tapi sugi Nabi tak tinggalkan. Sampaikan Rasulullah SAW nak wafat tu pun, mak, diminta sugi. Jadi kalau boleh biar ada seorang satu sugi, tetap damping, pegang, pergi mana-mana. Ni Nabi pegang. Nabi pegang benda ni. Nabi tak pernah tinggal. Jangan bawa beruang gigi, bawa sugi. Bawa sugi, mak. Beli sugi, pegang. Tak pakai pun pakailah sebaik-baiknya. Tak pakai pun peganglah. Kerana Nabi pegang dan Nabi tak pernah tinggal. Biar dalam atas tubuh kita ni melekat dengan satu sunnah Nabi SAW. Dan kita harapkan dengan melekat tu, cinta tu telah terbina. Dan akhirnya besok ke akhirat Nabi beri syafaat. Lekat. Habis-habis ikat sugi tu, letaklah kat badan supaya jangan tinggal. Kat leher ke, kan, buat tangkal terus. Tu lebih baik daripada letak benda-benda ngagut kat leher tu. Bukan, mak, kan? Tu dia. Antaranya Allah menyampaikan. Jadi bila sampai ke atas tu yang bila Nabi dah betul-betul berdepan, jadi bagaimana keadaan Allah, wallahu alam. Itu sampai sekarang pun ulama tidak bahas benda tu. Dan kita tak boleh kata tu jasad Allah tu tak. Sampaikan sahabat bertanya sendiri bagaimana keadaan Nabi, tidak jawab. Adakah nak Allah duduk kat situ pun tak. Bila sebut je duduk, maka sudah pasti bertempat. Bila kata bertempat, sudah pasti Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Laisa kamitsli syai'un. Tempat ni, mak, bila kata kenapa Allah Ta'ala itu tidak bertempat? Sebab kalau Allah Ta'ala itu bertempat, sudah pasti Allah Ta'ala itu sebelum Allah kena ada tempat. Itu sebab dalam Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan Allah Ta'ala itu tidak bertempat dan tidak berwaktu, tidak bermasa. Dia sudah pasti master dulu. Sedangkan Allah Ta'ala itu bersifat wal awwalu wal akhiru, mempunyai sifat qidam dan baqa. Qidam Allah itu tidak ada mula, baqa Allah Ta'ala itu dengan kekal. Tidak ada sesuatu yang memulai mula daripada Allah, tak ada. Allah itulah yang pertama. Pertama dengan makna sedia ada. Jadi kalau Allah Ta'ala tu bertempat, sudah pasti tempat tu ada dulu. Macam mak datang surau ni, mak duduk kat surau ni, mesti surau ada dulu. Kalau tidak, macam mana kita nak duduk? Itu yang dikatakan Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Dan kita tak boleh kata Allah Ta'ala tu di mana-mana. Jangan kita faham bila Allah Ta'ala tu tak bertempat, Allah Ta'ala tu tak diikat masa, Allah Ta'ala tu kat mana-mana. Yang sampai ada ulama ngok tu kata Allah Ta'ala tu dekat kandang babi. Tu kata ngaji tak nak. Betul, dia faham macam tu pula. Boleh dia kata Allah Ta'ala tu. Habis kalau itu Allah Ta'ala tu dekat kandang babi lah. Habis Allah Ta'ala tu kat tandas lah. Allahu Akbar. Kita, mak, kalau tak tahu lebih baik senyap. Bila bercakap lebih-lebih bagi menampakkan tawaw lam waw lam. Saya tak cakap, mak cakap. Jadi naik ke atas tu, mak, bila Rasulullah SAW dah naik tadi bertemu Allah SWT, tu yang jadi Rasulullah duduk di antara dua sujud. Bila Rasulullah duduk di antara dua sujud tu, itu yang terus Rasulullah sebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu salam Allah Ta'ala, salam Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi salam.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lalu Allah pun jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Allah balas balik salam Nabi. Lalu Nabi pun doa, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu yang jadi bacaan doa tadi. Lalu Nabi pun sujud. Sujud yang pertama. Sujud kenapa mak? Sebab rasa syukur sangat-sangat pada Allah. Itu sebabnya kita disunatkan supaya bila sujud tu mak, dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam diri kita, dalam pemikiran kita, roh kita, jasad kita, kita datangkan betul-betul, ya Allah terima kasih sangat, ya Allah terima kasih. Kan itulah suasana, keadaan, sifat yang Nabi datangkan ketika Nabi sujud yang pertama itu. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, bangkit Muhammad. Dia Nabi baca, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, ya Allah. Nabi tak boleh nak tahan mak. Tak boleh nak tahan rasa syukur. Dia sujud lagi. Bukan nak bersyukur, tapi syukur tu terlampau berat sampai Nabi sujud. Ya Allah Ta'ala bangkit Muhammad, bangkit Muhammad. Allah. Sujud bukan sebab bersyukur, tetapi rasa beban syukur tu, rasa seronok sangat syukur tu. Yang gambar mak, macam kita lah ya, tak pernah jumpa Agung, seronok tak? Nampak kan? Tak pernah jumpa Agung datang ke surau kita. Mak rasa seronok tak? Biasa. Tak apalah, tak payah cerita. Dia rasa teruja. Jadi teruja yang terlalu amat sangat tu mak, cuba bayangkan mak, sampaikan dia terlampau seronok sangat tu sampai dia salam Agung tu. Itu sebab hidup kita ni jangan teruja sangat dengan makhluk. Bila terlampau teruja makhluk sampai kita buat satu benda tu, kita tak apa panggil, tak waras. Yang lakinya salam permaisuri, yang perempuannya salam Agung. Bila dah balik itu baru, kenapa aku salam? Jadi Nabi SAW tu sujud tu terlampau berat sangat syukur dia tu, sehingga Nabi sujud rasa, ya Allah. Itulah gambaran Nabi SAW. Ketika itulah baru Allah Ta'ala syariatkan kepada Nabi SAW salat yang pertama Allah berikan. Ada riwayat menyebutkan itulah Allah berikan by hand suratul Fatihah kepada Nabi SAW. Dan juga yang kedua, Allah berikan kepada Nabi SAW salat 50 waktu pada asalnya. Lalu dia turun, jumpa Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa tanya, wahai Muhammad, apa yang Allah berikan kepada engkau? Allah berikan kepada aku salat. Berapa rakaat? 50. 50? Dia kata. Yang kata Nabi Allah Musa ni, dia tu sikit. Dia tak cengih mak, degil. Apa? Dia kata 50. Aku ni, umat aku je yang besar, yang kuat, yang hebat ni pun tak boleh nak buat solat sebanyak tu. Dia kata, ni lagi umat kau yang kecil-kecil, halus. Dia kata tu Nabi Allah Musa. Dia jenis baking sikit, baking. Naik Muhammad, naik, minta pada Allah, minta kurang. Naik yang kali pertama, minta kurang pada Allah. Allah berikan 45. Kemudian turun lagi. Nabi Allah Musa kata, berapa? 45? Mana boleh, dia kata. Naik lagi, minta 40. Turun sampai akhirnya 5. Sebenarnya qada Allah itu memang 5. Memang Allah Ta'ala dah tetapkan 5 saja nak jadikan cerita. Dia beri 50 dulu. Dan hakikat sebenar memang Allah Ta'ala nak syariatkan 5 waktu, tetapi pahala dan kebaikannya sama seperti 50 waktu. Wallahu Ta'ala alam. Kita berhenti kat situ. Ya. Turun. Tak boleh turun lagi ni. Jadi dia pun turun. Turun lama. Ni dah esok pula kan. Pun Rasulullah selesai tadi dah 45 pun semua sekali, balik semula ke Masjid Al-Aqsa, balik semula ke langit yang ketujuh, disambut semula oleh Jibril AS.
Lalu Jibril dah sambut Nabi, dia turun balik langit, satu langit ke satu langit, satu langit ke satu langit, sampailah langit yang pertama, kemudian turun ke Masjid Al-Aqsa. Lepas selesai di Masjid Al-Aqsa tadi turun, Nabi SAW dinaikkan semula ke atas burak. Kemudian mereka pun pulang semula ke Masjidil Haram. Pulang ke Masjidil Haram, dua gambaran peristiwa tadi, cepat tak cepat mak, singkat tak singkat. Sampaikan waktu Jibril turunkan Nabi SAW daripada burak sampai ke rumah, riwayat menyebutkan malam tu rumah Sayyidina Ja'far. Jadi waktu balik tu, pintu tu Rasulullah keluar tadi, pintu tu masih lagi bergerak, daun pintu tu masih bergerak. Terlalu cepatnya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan Rasulullah balik masuk ke dalam baring ke hamparan tadi masih lagi panas. Kan kita, tilam kita bila kita bangun tu kan panas. Jadi waktu Nabi SAW tu balik tadi, hamparan tadi masih lagi panas. Habis kat situ, Nabi pun tidur malam tu. Selesai. Pada keesokan hari baginda menceritakan segala-galanya dan apa ternampak. Okey. Betul tak? Abang Zari dia suruh saya habiskan sebab tu dah cerita esok pula. Nabi pun dah balik dia pun balik. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ni, mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Kita harapkan sedikit pengajaran yang kita kongsikan pada malam ni, Allah berikan kebaikan yang besar dan lebih-lebih lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa cinta dalam diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarat dan salat maas. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.